Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi kita dalam siri Jom Sembang Santai Biar Sampai. Kali ini kita berada dalam siri yang ketiga yang dibawakan oleh TV Ikram. Saya Siti Habisah Manan daripada Ikram Media. Jangan lupa kepada penonton-penonton di luar sana untuk subscribe channel YouTube TV Ikram untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang yang bersifat contemporary, membina dan berwibawa. InsyaAllah topik kita pada hari ini ialah kenapa orang bodoh jadi ikutan. Okay. Bersama kita ialah Ustaz Syazali Hirman ataupun dengan nama glamour dia Dr. Jali, Ketua Hal Ehwal Syariah Pertubuhan Ikram Malaysia. Apa khabar Ustaz? Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri yang ketiga Ustaz ya? Ya. Okey Ustaz, insya-Allah topik kita pada hari ini Ustaz. Hangat Ustaz sikitlah dan panas. Topik kita berkaitan dengan orang bodoh yang menjadi ikutan. Okey, Ustaz nak tanya Ustaz. Betul ke Ustaz, Nabi pernah kata ke Ustaz, satu hari nanti ada orang nak ikut cakap orang bodoh ni Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Misa. Sebenarnya memang ada Nabi SAW menyatakan tentang bahawa orang bodoh menjadi ikutan. Bahkan hadis ini dari sudut statusnya sangat kuat kerana ia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oh, boleh tak Ustaz hari ini kita kongsikan hadis tersebut? Ya. Hadis ni agak panjang kebetulannya, tapi saya bacakan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dia ada dalam Bukhari juga. An Urwah ibn Zubair qalat li Aisyatu ya bana ukhti. Daripada Urwah ibn Zubair, dia berkata, Aisyah berkata kepada aku pada satu hari, ya bana ukhti, wahai anak saudaraku. Sebab Urwah ni anak saudara Aisyah. Sebab tu dalam kalangan sahabat Nabi, isteri Nabi SAW, Aisyah yang banyak hadis dia sampai pada kita kerana Urwah ni. Sebab Urwah yang banyak mendengar daripada Nabi, daripada Aisyah, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi buat, dan Urwah menyampaikan semula kepada generasi yang berikut. Apa Urwah kata, Aisyah satu hari kata pada aku, balaghani anna Abdullah ibn Amr marra bina ila al-hajj falqahu fasailhu fa innahu qad hamala 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilman kathira. Tu nasihat Aisyah tu. Dia kata, aku dapat berita, Aisyah kata, aku dapat berita bahawa Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As, seorang tokoh sahabat yang bagi Aisyah orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Bahkan Abdullah ibn Amr ni juga terkenal seorang sahabat yang kuat beribadat. Dia duduk di Mesir. Aisyah ni duduk dekat Madinah. Kalau tengok dalam peta, orang daripada Mesir nak pergi ke Mekah untuk buat haji, dia mestilah kena lalu Madinah. Jadi sebab itulah Aisyah kata, aku dapat berita bahawa Abdullah bin Amr, dia nak pergi Mekah, nak buat haji. Dia akan lalu ke Madinah ni. Maksudnya dia akan singgah Madinah lah. Pit stop dia antara apa ni, tempat dia berhenti berehat tu. Aisyah kata kat anak saudara dia ni, tengok macam mana mak saudara ni menggalakkan Urwah ni, anak saudara ni, supaya pergi cari ilmu. Pergi cari ilmu. Itulah. Pergi jumpa Abdullah bin Amr. Kan? Pergi jumpa dia, pergi tanya dia. Terus pergilah berguru lah orang kata, pergi tanya dia apa-apalah yang kamu boleh dapat manfaat daripada dia untuk dapatkan hadis-hadis Nabi SAW.
sebab Aisyah kata aku tahu dia ni orang yang mempunyai ilmu yang banyak. Qala falaqituhu fasa'altuhu an asya'in yadhkuruha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pun pergilah jumpa dan aku pun pergilah tanya kepada beliau, iaitu Abdullah bin Amr, banyak perkara yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwah kata lagi, fakana fi ma dhakar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, antara banyak-banyak yang sebenarnya hadis dia tak sampai lagi ni, dia punya konteks cerita tu yang menarik ni. Sebab tu saya pilih yang riwayat ni. Urwah kata tadi, antara banyak hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr kepada dia adalah hadis ni. Jadi nak kongsi yang soalan tadi ni, ada tak pasal orang bodoh jadi ikutan ni. Antaranya adalah hadis ni, iaitu Nabi kata, inna Allah la yantazi'ul ilma minan nasi intiza'an walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum wa Nabi kata, Allah tak cabut ilmu tu sekaligus cabut je tu. Contohnya orang yang alim, orang yang berilmu kan, duduk saja tiba-tiba dia hilang ingatan, habis dia jadi bodoh macam tu kan. Allah tak cabut ilmu macam tu. Tapi apa yang Allah buat ialah dengan kematian para ilmuwan, bila mereka matilah bersama-sama mereka ilmu yang mereka bawa, yang mereka miliki. Lepas tu Nabi kata apa pula? Bila jadi macam tu, wa yubqi fin nas ru'usan juhalan yuftunahum bighairi ilm. Jadi bila ramai dah ilmuwan, orang berilmu meninggal dunia, tinggal apa? Tinggal yang tak ada ilmu lah. Tinggal orang bodoh. Itu cerita orang bodoh tu, Ustaz. Yang menjadi masalah bila tinggal orang-orang yang bodoh ni, mereka inilah yang diangkat sebagai ketua, yang menjadi ikutan, yang bercakap dalam kalangan manusia tanpa ada panduan ilmu. Fayadilluna wa yudillun, mereka tu sesat. Nabi sebut mereka tu sesat, dan kerana dia jadi ikutan, dia menyesatkan orang lain. Sesat lagi menyesatkan lah, Ustaz. Lagi menyesatkan. Masya-Allah. Lepas tu qala Urwah dia sambung ni, falamma haddathtu Aisyah bidzalika a'zamat dhalik wa ankarathu. Kan, bila aku cerita pada Aisyah apa yang ada antara hadis-hadis yang aku dengar, antaranya hadis yang tadi ni, Aisyah dia macam orang kata apa, terkejut. A'zamathu, dia macam dia take it seriously kan. Macam betul ke ni? Dia mengingkari lah. So, wa ankarathu. Macam mana, Ustaz? Macam mana orang macam Aisyah ni boleh terkejut dengan apabila mendengar hadis ni, Ustaz? Itulah kisah. Maknanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang innocent macam tu kan. Zaman yang ialah orang mementingkan fakta, ilmu. Tiba-tiba Nabi kata orang bersandarkan kepada maklumat daripada orang yang bodoh. Jadi Aisyah, kalau istilah orang muda sekarang, Aisyah cannot brain lah. Betul. Orang kita kata apa? Biar betul. Ya, betul. Orang macam ni pula yang jadi ikutan. Jadi Urwah kata okey lah macam ni lah. Urwah kata bila dah, sebab dia dengar sendiri kan. Urwah kata hatta idza kana qabil, tak apa, kita tunggu. Kan dia nak perjalanan nak pergi Mekah, pergi haji. Habis haji dia nak balik Mesir, dia lalu Madinah balik. Kalau dia balik nanti kita tanya lain ya. Jadi qalat lahu inna ibn Amr qad qadima. Aisyah bila dengar cerita Abdullah bin Amr dah patah balik dah, dia pun beritahu ni, dah balik dah, dah dia mai dah. Kita kata sekarang dia mai dah kan. Pilah jumpa dia lagi sekali kan.
Tak puas hati ni. Nak jumpa lagi sekali ni. Nak confirm kan. Summa fatihu kan. Maksudnya pergi tanya balik. Tu kan istilah dia. Yang hadis yang disebut itu. Falaqituhu fasa'altuhu fadhakarahu li nahwa ma haddathani bih fi marratihi al-ula. Aku pun pergi jumpa dan aku pun tanya dan dia pun sebut balik kepada aku hadis yang disebut macam kali pertama itu. Yang tadi itulah. Qala Urwah falamma akhbartuha bidzalik qalat, aku pun balik jumpa Aisyah balik, bagi tahu balik hadis yang dia tanya dan Abdullah bin Amr ulang balik kan. Aisyah kata apa? Kan? Ma ahsabuhu illa qad sadaqa. Aku tak anggap dia ni melainkan orang yang benar. Sebab Aisyah kata lam yazid fihi syai'an wa lam yanqus. Dia tak tambah, dia tak kurang pun. Jadi zaman tu orang menerima information ni kan lisan. Orang kata apa, mulut ke mulut. Jadi kalau dia mereka-reka, mungkin kali pertama disebut, kali kedua dah lain dah. Tapi benda sama, exactly sama. Tak tambah tak kurang. Tak tambah tak kurang. Yang pertama sampailah yang kali kedua ditanya. Ditanya. Jadi berdasarkan soalan yang Kak Misah tanya tadi, ada tak? Ya, inilah hadisnya yang Nabi nyatakan bahawa satu masa nanti apabila orang yang berilmu telah meninggal, tinggallah orang-orang bodoh yang menjadi ikutan. Itulah Ustaz ni. Ustaz, kita dah tahu tadi hadis ni kata akan munculnya orang yang bodoh ni kan. Bagaimana pula, ada tak dalam Al-Quran dan Allah kata berkaitan dengan orang yang mengikuti orang yang bodoh ni Ustaz? Dia apa dia punya peringatan yang diberikan dan apa juga dia punya saranan. Maksudnya apa kesannya kalau ada orang ikut ni orang yang bodoh ni Ustaz? Cuma sebelum tu Kak Misah nak tambah sikit lah. Bagaimana hadis ni orang kata apa, sesuatu yang pada zaman Aisyah ni peristiwa berlaku ni, dialog dia dengan Abdullah, dengan anak saudara dia dengan Abdullah bin Amr ni, Nabi dah wafat. Jadi maknanya pada waktu tu suatu benda yang sukar difahami, macam mana orang bodoh jadi ikutan. Jadi itu maksudnya kita sekarang macam ada nampak juga lah sikit-sikit bibit tu ada lah satu masa yang orang pada waktu tu tak boleh nak fikir kan benda boleh terjadi. Dalam Al-Quran dia ada beberapa tempat antaranya dalam surah Al-Baqarah, bila surah Al-Baqarah ayat 166 dan 167, bila Allah kutkan tentang orang yang ikut dengan orang yang pengikut ni. Orang yang pengikut dengan pemimpin, orang yang diikuti. Siapa yang ikut siapa, masing-masing duk berlepas diri. Aku tak suruh hang ikut aku, yang mengikut pula duk dia saling nak berlepas diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah ialah ni, bila di hari akhirat, dia bukan masalah orang yang ikut tu, orang yang pengikut tu salah ke, yang kena ikut tu salah. Masing-masing ada dia punya salah lah. Hang pergi ikut pasal apa kan? Yang ni pula kenapa hang mempengaruhi orang lain untuk ikut? Jadi kita masing-masing, kita tak boleh nak pergi kata siapa yang salah. Semua pihak boleh bersalah. Jadi apa yang penting daripada ayat tu kita faham, kita sendiri kena pandai bawa diri kita. Kita nak ikut siapa? Kita nak ikut kebenaran ke? Kita nak ikut berdasarkan ilmu, fakta ke? Ataupun kita mengikut je suka kita kan? Kita tak ada panduan. Bahkan nak lagi, orang kata apa ni, saya paling rasa macam orang kata apa, sentap juga lah satu ayat dalam surah Ibrahim, peringatan sentap. Sebab sentap tu yang membuatkan kita sentap tu adalah ayat ni Allah petik kata-kata syaitan. Surah Ibrahim ayat 22, bila Allah Subhanahu Wa Taala kata, petik kata-kata syaitan, Allah kata wa qala syaitan, pada hari kiamat ni, lamma qudiyal amr,
apabila telah diputuskan siapa yang salah, siapa yang betul, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, apa syaitan kata? Ini ada tak ayat lain yang kata qala syaitan apa? Tak ada. Saya duk cari juga dalam Quran ada tak wa qala syaitan ni. Inilah ayat yang satu-satunya Allah petik qala asy-syaitan. Kalau qala rasul tu biasa ustaz dah. Qala siapa ni ada, tapi inilah ayat qala syaitan. Qala syaitan. Kalau satu lagi ayat dia tak jelas sebut qala syaitan tu, yang tentang bila Allah jadikan Nabi Adam kan suruh sujud tu. Tapi yang ni dia lain, dia punya ni kan. Apabila diputuskan siapa masuk ni, semua dah buat keputusan dah, Allah dah buat keputusan dah pada hari kiamat. Apa syaitan kata? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Okay. Allah dah janji yang benar. Kan? Apa yang Allah janji benar. Siapa yang taat masuk syurga, siapa yang ingkar masuk neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji kak. Tapi aku langgar janji aku. Aku tipu janji palsu. Sampai macam tu dia reveal. Reveal tu bukan hari kiamat. Sekarang dah reveal dah. Duduk dalam Quran dah. Soalan kan? Bocor ustaz, jawapan pun dah bocor. Itulah. Duduk dalam Quran dah. Lepas tu apa syaitan kata? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Apa syaitan kata? Aku ni bukan ada kuasa pun nak paksa kamu semua ikut aku. Aku hanya ajak ya. Aku bagi tahu ya, hampa yang pergi ikut. Siapa suruh ikut ustaz dah? Hampa yang ikut fastajabtum li kan. Fala talumuni. Syaitan kata jangan duk salah aku. Jangan duk salahkan aku. Walumu anfusakum. Salahkan diri kamu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalau tengok terjemahan bahasa Melayu, dia macam minta tolong ataupun tapi perkataan sarah ni jerit. Kalau orang utara kata jerkah, jerit. Jangan hampa duk menjerit minta tolong kat aku pun takkan menjerit minta tolong kat hampa. Ni masing-masing tu duk minta tolong kat siapa-siapa kan. Hampa yang pasal lah. Lepas tu inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kamu pun semua tahu. Aku sendiri telah ingkar kepada Tuhan. Ni hampa pergi ikut pasal apa? Macam itulah kalau nak kita bahasa dia kan. Sebab itulah iblis ataupun syaitan sendiri concludekan dalam ayat ni yang Allah sebut ni, innadh zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim ni bagi mereka azab yang pedas. Azab yang pedih. Saya silap apa ni? Kesimpulan Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Sesungguhnya orang yang zalim ni mungkin dia zalim di diri dia sendirilah. Adalah bagi mereka azab yang pedih. Ustaz, tadi kan kita cakap-cakap pasal ikutan orang yang bodoh ni ustaz. Ada tak dalam situasi semasa sekarang ni ataupun yang sebelum-sebelum ni quote and quote orang yang bodoh tu yang orang ikut ustaz? Banyak. Itulah. Okey ustaz, supaya orang penonton kat luar sana macam dapat menyambungkan dengan ingatan dan pemikiran mereka bahawa inilah sebenarnya contoh orang yang bodoh yang kita ikut. Sebenarnya banyaklah perkara-perkara yang contoh yang seperti yang Kak Misah tanya tu. Kita bagi contoh Malaysia lah. Pernah siapa yang tak kenal Ayah Pin? Saya sendiri pun macam Aisyah tadi kan, cannot brain. Tak boleh nak digest, tak boleh nak hadam. Macam mana orang macam Ayah Pin tu nampak muka pun tak nampak orang kata apa berkarisma ke tak handsome pun lah. Kadang-kadang kerana muka rupa parah handsome ni boleh juga orang terpengaruh. Mana muka pun tak handsome, minta maaf lah. Kalau macam ustaz ni handsome ustaz. Kan, kalau macam saya orang ikut boleh dia kan. Dengan orang kata yang ikut tu pula bukan orang bodoh-bodoh. Kan, tengok yang ikut dia tu pun orang hebat-hebat. Macam mana orang macam dia ada orang ikut dan mengaku mendapat agama daripada langit kerajaan langit lah apa kan. Sikit punya merepek kita rasa kan. Jadi itu pernah juga di Malaysia ni muncul
Nabi Melayu. Apa Haji Kahar kan. Sama juga yang ikut pun orang bukan orang biasa-biasa. Jadi yang mana yang Aisyah pelik tu berlaku. Kan? Kalau Aisyah ada, Aisyah kata masya-Allah kan, sadaqa Rasulullah kan. Betul lah kata-kata Nabi, sebab dia sumber kata-kata Nabi ni sumbernya wahyu. Macam manalah orang macam ni boleh menjadi ikutan. Itu dalam orang kata apa, benda-benda berkaitan dengan agama lah. Ada benda-benda lain lagi ni yang jadi orang kata isu-isu lain ni pun kita risau juga. Kalau fenomena orang yang jahil ni, orang mengikut je kan. Kita bimbang kan. Akhirnya siapa-siapa pun kan, kalau dia nampak tadi dah lah tak ada rupa. Kan. Dah lah tak nampak ada orang kata apa, berkaliber kan. Orang kata ilmu pun memang tak tahulah daripada mana. Itu pun ada pengikut. Kita boleh bayang tak kalau orang yang rupa paras dia, penampilan dia kan, kita pun tengok kadang-kadang dia pun belajar juga tinggi kan. Tiba-tiba yang ni merepek. Agak-agak lagi tak ramai orang ikut. Orang ramai ikut tu yang jadi masyarakat kita pun mungkin ni lah akhir zaman ni. Masyarakat kita pun makin lama dia makin pening. Macam mana ni kan? Yang bercakap tu bukan calon-calon orang. Jadi itulah kita kena orang kata apa, kena sentiasa jadi masyarakat yang berilmu, masyarakat yang tak orang panggil apa, membuta tuli, ataupun pak turut mak ikut kan. Pak turut mak ikut. Main ikut je. Mak pun kena sekali. Selalu pak turut je. Pak je kan. Main ikut je siapa-siapa pun jadi sebab kita nanti apabila di akhirat, kita tak boleh letak kesalahan kepada siapa yang kita ikut tu. Yang salah tu kita. Hatta syaitan tadi pun yang saya baca, syaitan pun berlepas diri daripada kita. Yang hampa ikut aku apa? Syaitan kata kan, hampa salahkan dia yang hampa sendiri. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat Quran yang tadi yang saya kongsi tadi boleh dijadikan sebagai panduan. Tapi kalau Ustaz, yang terdedah dengan ikutan ni selalunya orang yang terkenal. Macam mungkin dari segi apa ni tadi yang Haji Kahar ke Ayah Pin. Tapi kadang-kadang Ustaz, mungkin juga orang yang terkenal tu berbentuk dalam apa yang terdedah dengan orang kata selebriti, tak semestinya artis ke, tapi tak kisahlah, tokoh masyarakat ke, ustaz ke, betul, ataupun di peringkat kepimpinan lagilah. Tadi kata-kata ustaz tu sesat menyesatkan, masya-Allah. Dahlah kita sesat, kita berdosa, kemudian kita menjadi ikutan menyesatkan orang lain. Lepas tu ustaz kata pula pasal apa tu, soalan dah bocor, syaitan pun pula nanti akan berlepas diri terhadap kita. So macam meremang sikit lah bulu rumah ustaz. Kan kalau daripada sekarang ni kita pun macam tak ambil tahu terhadap diri kita, tidak meletakkan kita sebagai orang yang apa yang aku nak ikut ni, kan aku nak ikut siapa, kan. So kita sebagai umat manusia lah, terutama kita ni yang ada agama, beragama Islam ni, kena memastikanlah siapa yang kita ikut, apa yang kita nak ikut, yang kita ikut tu betul ke tak. Maksudnya kita pun macam hadis tadilah, kena mencari ilmu. Sebab orang yang ilmu tu akan hilang kepada Allah, tak cabut ilmu daripada kita, ustaz. Allah akan, bila orang tu meninggal dunia, habislah ilmu. Kalau kita tak mencari ilmu tu, kita tak tahu. Kalau kita tak mencari ilmu, apa itu orang yang bodoh, kita pun tak tahu. Apa perbuatan yang bodoh tu pun kita tak tahu. So ustaz, nampak gayanya inilah topik kita pada hari ini. Itulah, kalau ikut banyak benda lagi. Banyak benda lagi ustaz. Kita sambung-sambung nanti. Kita simpan ustaz untuk siri akan datang dia. Macam ustaz katalah, Ustaz Dr. Jali ni kan pernah kata, kita kena berhenti time orang belum kenyang. So dia nak lagi. So insya-Allah tunggu, kita akan bersiaran lagi pada masa akan datang. Kita mengharapkan agar mesej yang ingin kita sampaikan pada siri kali ini sampai, biar santai-santai ustaz, tapi sampai dapat ilmu yang kita nak berikan kepada hari ini. Pada penonton di luar sana ustaz, jangan lupa subscribe TV Ikram.
TV yang mendidik jiwa menyebar rahmah. Sekiranya ada topik-topik yang penonton di luar rasa ingin dikupas oleh Ustaz, boleh komen dekat ruang komen YouTube channel TV Ikram kita. InsyaAllah Ustaz kita boleh pertimbangkan. InsyaAllah Ustaz ni sebenarnya kelulusan usul fiqh dari Universiti Yaman. Ni Ustaz doktor. Apa orang ada istilah Prof Ustaz. InsyaAllah. Tak prof lagi, tak masuk lagi. Pro bukan prof. Pro Ustaz. Dia profesional, doktor, PhD dan dia juga Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Jali kerana dapat bersama-sama kita pada siri kali ini. InsyaAllah kita jumpa pada siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.